Sesungguhnya, kebangkitan dan kelahiran pendakwah-pendakwah muda, di sinilah satu rahmat membawa sinar Al-Quran. Jadi salah satu pendidik dalam agama ni sesuatu yang tak pernah kakak impikan. Tapi bila masuk, kakak tekad kalau boleh sampai hujung nyawa. Yang pertama kali baca Al-Quran, jantung tu rasa nak berdetak-detak. Seronok juga, seronok sangat. Innal muslimina wal muslimat. Di sebalik kawasannya yang padat, ada satu ruang kosong iaitu keperluan sebuah madrasah pengajian Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pernah lah juga. Kenapa aku macam tak boleh, saya tak boleh macam kawan-kawan lain yang diorang boleh minta duit dengan ibu bapa diorang suka hati, boleh membeli itu suka hati, boleh membeli apa yang diorang mau. Seronok sebab banyak kawan. Lepas tu kita mengambil ilmu tu, kita mengambil ilmu. Sebab seronok juga, seronok sangat. Kalau mengaji itu tiba-tiba mengingat perjuangan Nabi Muhammad kepada umatnya. Jauh dari pengetahuan dan capaian maklumat kebanyakan orang, realiti bagi Kampung Bahagia di Batu Sapi, Sandakan Sabah ini. Perkampungan atas air ini, medan perjuangan tanpa noktah, menyebarkan ilmu selagi mana wujudnya ombak dan buih di lautan. Manusia memang punyai impian, namun alur hidup tidak selalunya tenang. Gelora boleh terjadi bila-bila masa. Kekurangan, kedaifan, kesedihan mungkin menguji, tetapi juga mengasah ketabahan. Apapun rintangan, hidup perlu diteruskan selagi hayat dikandung badan. Inilah Kampung Bahagia yang sentiasa sibuk kerana kawasan penduduk yang begitu padat. Di sini saja dilaporkan ada sekitar 10,000 penduduk dalam latar usia yang pelbagai. Namun di sebalik kawasannya yang padat, meriah dengan manusia, ada satu ruang kosong yang tidak terisi, iaitu keperluan kepada sebuah madrasah untuk pengajian Al-Quran. Pusat Pembangunan Kemanusiaan Kanak-Kanak PPKK, medan perjuangan ilmu di Kampung Bahagia. Tenaga pengajarnya adalah sukarelawan pembimbing yang terlatih. Mereka anak Malaysia yang berjuang di lapangan dakwah
yang harus bersenjatakan ilmu, strategi pengajaran dan kesabaran. Abdul Rahman Muharram, anak jati kampung bahagia yang bersemangat wajar, tekun menimba ilmu di PPKK. Menuntut ilmu disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang memuliakan penuntut ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Menyediakan gelas Al-Quran di sini adalah satu cabaran. Kemiskinan dan kesedaran terhadap ilmu adalah halangan utama lantaran generasi terdahulu tidak semuanya terdedah kepada pengajian agama secara formal. Kawasan yang padat dengan jumlah kelahiran yang tinggi menjadikan keadaan bertambah sulit. Abdul Rahman tetap bertahan sebagai murid atas kecintaan yang tinggi terhadap ilmu. Pagi tu sekolah, petang tu kerja, malam tu rehat. Kerja macam mana? Kerja hantar-hantar barang. Biasanya mineral lah. Dia orang order mineral dalam selalunya dia orang order 5 kes lah. 5 kes mineral. Terus saya hantar lah pergi anak dia orang. Upah saya dalam 5 kes tu sekali hantar RM1.5. RM1.50. Ya, RM1.50. Bagi Abdul Rahman, Al-Quran adalah jiwa dan segalanya. Bukan sekadar subjek yang akan ditinggal seusai tamat pengajian di bilik darjah. Anak muda ini tabah mengharungi realiti hidup di kampung bahagia. Apatah lagi, disedarkan harapan sebagai tulang belakang keluarga mencari rezeki. Keuzuran ayah bonda antara faktor dia berjuang di tengah panas maupun hujan demi sesuap nasi. Apa yang termampu bagi Abdul lakukan ialah mengambil upah menolak karu ataupun troli yang membawa barang keperluan penduduk setempat. Pendapatannya tidak menentu, bergantung permintaan semasa. Setiap tolakan akan diberi upah antara 30 sen dan RM1.50. Abang seorang saya tak sudah boleh kerja sebab dia ada masalah mental lah. Terus abang kedua saya dia masih belajar pondok lah. Dan adik saya yang paling masih sekolah. Jadi saya kena bekerja lah untuk bantu ibu saya. Untuk membeli barangan rumah, barangan harian, barangan keperluan lah. Untuk membantu pendapatan keluarga, membantu keperluan diorang. Ada juga keperluan saya. Pernah saya sakit, lepas tu tak boleh kerja lah. Di sana dia bergantung dengan apa yang mamak saya buat lah. Dia masak di rumah, buat goreng-goreng lah. Lepas tu dia hantar pergi kedai untuk dijual. Impian terbesar Abdul Rahman ingin menjadi penceramah agama dalam bidang Al-Quran. Perjalanan masih jauh untuk Abdul Rahman dalam memperkatakan soal cita-cita. Buat masa ini, karu inilah teman sejati untuk menyambung nyawa. Pesan teragung ibunya tersemat di hati. Jaga pergaulan untuk membentuk akhlak yang mulia. Seperti ikan yang berada di laut, tidak akan masin oleh faktor suasana sekeliling. Seseorang itu perlu tetap teguh dengan prinsip, nilai atau kepribadian walaupun hidup dalam persekitaran yang mencabar. Pernah lah juga. Kenapa aku macam tak boleh, saya tak boleh macam kawan-kawan lain yang dia orang boleh minta duit dengan ibu bapa dia orang suka hati, boleh membeli itu suka hati, boleh membeli apa yang dia orang mau. Mungkin kena keadaan juga yang membuat berubah fikiran lah. Kan keadaan yang macam membutuhkan seseorang yang perlu bekerja untuk membantu perbelanjaan lah.
Abdul, kita kan manusia biasa kan. Kadang-kadang mungkin ketika kerja tu letih ke, ada pengalaman yang sampai menangis ke, ada tak waktu buat kerja? Pengalaman sampai menangis tu tidak dah. Tapi kalau mengeluh tu adalah. Ada. Ya, penat tentang penat kerja, cuaca panas. Dan itulah yang barang yang aku hantar itu kan jauh. Jadi mengeluh tentang itulah. Abdul mengaji sejak umur berapa? Sejak umur 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi bila dah boleh mengaji ni seronok sebab boleh kita jadi imam ke. Ya, memang seronok. Okey, dalam rumah ni belajar apa lagi? Peluang untuk ilmu apa yang Abdul suka? Ya, masih belajar. Ilmu saya suka ilmu bercakap di depan. Bercakap di depan orang ramai lah kan. Minat berucap? Ya, berucap gitu. Sekarang ni gementar? Sekarang ni takut? Entahlah. Ya? Inilah salah satu pengajaran juga kan di sini kita ambil. Ya, okey. Pengalaman. Baik. Selain daripada nikmat kesihatan untuk bekerja, antara barang mewah yang perlu ada dalam rumah, kasih sayang dan juga mungkin ruang untuk sentiasa kita mendekati ilmu. Sebab ilmu ni adalah satu cahaya dalam rumah yang amat bermakna. InsyaAllah kalau ada peluang kita boleh belajar komunikasi Ya. Jadi pembidato. Yang penting niat kita ikhlas untuk menjadi seorang yang berguna dan manfaat sampaikan ilmu. Seperti hujan, Abdul Rahman ingin jatuh cinta berkali-kali terhadap ilmu dan perjuangan suci. Jika kita meminta hujan, kita juga harus bersedia dengan lumpurnya. Kerana setiap nikmat yang tiba akan terselit duka dan cabaran. Kebahagiaan sebenar seorang insan ialah berada di kampung halaman sendiri yang menyimpan sejarah perjuangan keluarga dalam memaknai kehidupan. Bagi kanak-kanak, perjalanan ke sekolah adalah sebuah proses yang mengisi jiwa dan emosi. Tanpa pendidikan, anak-anak akan mudah hanyut dalam meledakkan godaan dunia yang bakal menggelapkan masa depan mereka. Usia ebas kanak-kanak seharusnya diisi dengan ilmu dan pesanan-pesanan hidup yang mematangkan fikiran. Pantun lama ada menyebut, berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru kepala ajar ibarat bunga, kembang tak jadi. Kececiran, suatu kerugian. Nurimah Abdullah ataupun Ima, gadis berusia 13 tahun, antara kuntum harapan yang membesar, penuh kasih sayang. Anak sulung daripada 9 beradik ini pernah menjadi murid di Pusat Pembangunan Kemanusiaan Kanak-kanak di Kampung Bahagia. Sayangnya, ekonomi dan keadaan keluarga tidak mengizinkannya untuk terus berada di bangku sekolah. Beban juga. Kadang kalau kena marah bapak, mama, saya akan nangis dalam bilik, tapi memang tidak kasih tahu lah. Apalagi kalau sakit, saya sendi hanya bantar dengan guling je dengan kantil yang tahu kalau saya sakit. Saya tidak mau bagi tahu sama bapak saya, sebab bapak saya dengan mama saya banyak adik-beradik. Saya tidak mau membebankan lagi dorong. Anak sulung ini menjadi sandaran untuk membantu menguruskan adik-adiknya saat ibu bapa keluar mencari rezeki. Pendapatan ayahnya sebagai nelayan hanya sekitar RM700 sebulan. Wang inilah yang digunakan untuk menampung hidup. Ima perlu akur, mendaftar dan kemudiannya berhenti sekolah adalah suatu yang tak dapat dielakkan. Memang pertama saya takut tidak kawan. Macam malu-malu lagi. Kita pergi mengaji lah. Pergi. Sebab mama marah. Itu saya pisah hari-hari. Lama-lama ada kawan sudah biasa. Susah lah kalau memang orang tidak pandai. Tapi alhamdulillah sekarang saya memang pandai sudah sedikit je. Seronok sebab banyak kawan. Lepas tu kita mengambil ilmu tu. Kita mengambil ilmu. Sebab seronok juga. Seronok sangat.
dapat guru yang baik. Was-shadiqina was-shadiqat was-sabirin was-sabirati wal khashiina wal Bulan hadapan, ibunya bakal melahirkan seorang lagi cahaya mata sebagai legasi cinta keluarga besar mereka. Sahabat Ima ketika ini ialah kesabaran dan ketaatan kepada permintaan orang tuanya. Seluruh tenaganya digunakan untuk menyenangkan keluarga. Pengalaman sedih yang dirasakan dan kesusahan yang dilalui mencipta kedewasaan. Menulis dan merakam detik menarik di sekitar kampung bahagia adalah minat utama Ima. Baginya, journaling adalah terapi dan diari untuk memperkemas kemahiran mendokumentarikan setiap impiannya. Dan saya memang minat tentang tentang live ni, tentang konten. Saya suka, saya boleh membuang perasaan saya pergi konten. Setiap saya gembira, setiap saya sedih, di sanalah semua. Saya puas, apalagi kalau saya tengah sedih, saya akan simpan kata-kata saya dekat konten saya. Paling suka tentang anak sulung yang banyak bersabar, banyak bertahan demi adik dengan bapak. Dan anak sulung ni, saya paling suka ayat ni, anak sulung adalah kepala ibu bapak, dialah harapan ibu bapak. Itu saya paling suka kata-kata. Kemiskinan dan keterbatasan ada kala menghalang potensi pelajar untuk berkembang. Suasana sekeliling berperanan penting membangkitkan motivasi untuk menjadi penadah kitab yang setia. Namun rasa itu boleh runtuh jika tiada pihak yang membantu, memangku, menyeru dan mengetuk jiwa-jiwa yang terlena. Rumah bukan soal besar dan mewah, tetapi siapa yang ada di dalamnya dan bersedia untuk berjuang mengubah nasib keluarga. Di sini, pertubuhan bukan kerajaan dikenali sebagai Nadi Al-Quran, gigih mencari anak muda sebagai bakat pelapis kesinambungan pengajaran Al-Quran di kampung bahagia. Di sini, kebanyakan mereka belajar daripada atuk dan nenek ilmu-ilmu ini. Mereka tak ada pendidikan Islam yang khusus. Jadi bila datang ke rumah, sampai ke rumah, yang ajar mereka tentang Al-Quran atuk nenek mereka. Jadi cabaran utama adalah untuk mengajar mereka secara bersistem. Mengajar mereka daripada Iqra, pergi ke Al-Quran. Jadi anak-anak ini belum ada kemahiran sekolah lagi. Jadi mereka perlu belajar daripada asas Al-Quran sehingga ke Al-Quran. Dan kami di sini bukan hanya menekankan tentang Al-Quran saja. Kami menekankan tentang pengajian-pengajian seperti akademik, turas dan juga TVET. Supaya anak-anak ini bukan sahaja mahir Al-Quran tapi lahir keluar menjadi insan yang berguna, boleh berbakti untuk masyarakat semula. Rumah yang sederhana ini ada 10 ahli keluarga yang sebenarnya jarang bertemu kerana tuntutan mencari nafkah demi kehidupan yang lebih baik. Ini termasuklah Amir Hussein Alan Majid yang berusia 15 tahun. Kecil pada tubuh namun besar pada azamnya. Kita lihat bila ada madrasah Al-Quran, suasana berubah Ya, berubah. Maksud saya tiada sudah yang bermain, semua fokus pergi Al-Quran, pergi madras. Sebelum ada madras ini, diorang berlari-lari di jembatan, bermain yang tidak ketentuan. Sekali mendengar bilang ada madras, diorang berlomba-lomba lah, yuk kita pergi, yuk kita pergi. Mula kami datang di sini, kami melihat anak-anak ini terbiar, bersepah, berkeliaran. Jadi bila saya datang semula selepas beberapa tahun di sini, kami melihat bahawa ayat-ayat Al-Quran itu dialunkan. Sasiah mereka berubah.
aktiviti-aktiviti yang mereka jalan kat sini pun nampak berubah, akhlak terutamanya. Sebab itulah Al-Quran ni adalah mukjizat kita yang mungkin saya rasa mengubah hidup seseorang manusia itu. Pelajar-pelajar kami yang sudah habis Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, saya dapati mereka mengajar pula kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga yang lain. Saya pernah datang satu malam di kawasan ini, saya melihat ada suara mengaji di rumah, dan saya pergi ke rumah tu dan saya tanya, siapa yang mengajar? Anak kami di Nadi Al-Quran yang mengajar kepada ibu ayah dia di sini. Dan saya rasa itu satu, orang kata, kehidupan yang sangat seronok bila kita dapat dakwah bukan sekadar pada diri kita, tapi kepada keluarga dan seterusnya masyarakat. Jadi Amir memang sukalah nak belajar Quran kan? Ya, nak jadi apa? Guru? Guru Nadi Al-Quran. Ya, suka jadi cikgu. Sebab apa suka jadi? Sebab menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada yang lain-lain yang tidak dapat mengetahui. Kita nak bagi Quran dekat Amir ni. Ustaz ada bawa Quran yang baru. Plastik pun tak buka lagi. Ya, Amir, hadiah buat pembaca Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Aku doakan Ustaz sepanjang umur dan bertambah ilmu Ustaz, masuk syurga, selamat dunia dan akhirat. Amin. Akses anak-anak kampung bahagia ke tempat mengaji atau madrasah dapat diperluas dengan penyediaan ruang yang lebih besar dan selesa sejak ditubuhkan pada bulan April tahun 2022. Dulu masih kecil, memungut mainan, dibawa kolang, memungutin untuk dijual. Waktu aku tidak pandai baca Al-Quran, iri sangat sama orang yang pandai baca Al-Quran. Di sini rumah dikelilingi dengan bacaan Al-Quran. Lepas itu tiba-tiba dengar Ustaz Akmarul ada buat madras. Teruslah pergi sana mendaftar. Sekali terus diterima. Mama itu ke Al-Quran. Kami mau ambil. Saya mulai mengaji dari umur 11 tahun hingga sekarang ini. Saya sudah mengaji 4 tahun. Seumur bawah 11 tahun. Kan tak boleh mengaji lagi? Tak boleh lagi. Masa tu buat apa je kalau solat kan? Solat lah juga, tapi biarpun tak pandai membaca bacaan solat itu, baca Al-Fatihah saja. Itu saja yang aku pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Ayat kedua, kitab Al-Quran ini tiada kekurangannya padanya. Yang pertama kali baca Al-Quran, jantung itu rasa berdetak-detak. Sebab dari pertama kali kan yang aku baca Al-Fatihah itu, di situ sudah baru sedar kalau selama ini aku sholat banyak salah. Di situlah aku minta ajar sama Ustazah Satra, minta ajar Al-Fatihah dengan betul, sampai sekarang betul sudah Al-Fatihah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Madrasah Nadi Al-Quran bermula dengan perjuangan yang jelas untuk membasmi buta huruf dalam kalangan penduduk. Al-Quran itu adalah petunjuk dan isi kandungannya perlu disampaikan secara berhikmah. Anak-anak tidak seharusnya terbiar tanpa arah. Sebaliknya, perlu dididik dengan penuh adab untuk mencintai ilmu. Ustaz Akmarul Abdul Rahman, individu terawal yang diamanahkan untuk menggerakkan madrasah yang dibina di salah sebuah rumah di Kampung Bahagia. Waktu itu, Madrasah Nadi Al-Quran hanya mampu menampung sekitar 15 orang murid. Sebenarnya saya mengajar di pusat pembelajaran di PPKK dalam subjek pendidikan Islam. Jadi kebanyakan pelajar kami ini yang datang mendaftar, terutama yang daftar barulah, walaupun dah besar masih lagi buta huruf Al-Quran. Jadi di situ saya pikirlah kesian kanak-kanak ni. Datang Ustaz-Ustaz.com ni merupakan satu peluang lah untuk
saya membantu kanak-kanak ni untuk mengajar dalam Al-Quran. Kebanyakan kanak-kanak yang datang mengaji memang boleh dikatakan semuanya ada kosong lah. Buta huruf, langsung tidak kenal dengan Al-Quran ni. Pernah nampak pun tak pernah belajar. Jadi masa mereka datang tu memang amat mencabar lah untuk mengajar dorang ni. Mengajar huruf satu-satu macam tu. Ada juga lah yang cepat faham, ada juga yang lembab sikit. Ustaz Akmarul tidak pernah berputus asa dalam mendidik. Anak-anak diterima seperti kain kosong, tinggal masa untuk dicorakkan menjadi mukmin yang berwarna dengan mujahadah. Sebagai manusia biasa, dia tahu penyakit ilmu adalah malas dan lupa. Justru, pengulangan amat perlu untuk mengekalkan sesuatu ilmu itu. Lain kanak-kanak, lain penerimaan. Walau bagaimanapun, ramai juga lah yang cepat faham. Daripada Iqra tu, mereka belajar satu-satu sehinggalah mereka kenal huruf, dan ada juga yang sampai sekarang ni sepanjang saya mengajar, ada juga yang sampai khatam Al-Quran, dan setelah khatam balik lagi untuk memantapkan lagi bacaan derang. Pemandangan seperti ini sesuatu yang telah lama diimpikan Ustaz Akmarul. Suara anak-anak yang bahagia menikmati ilmu adalah terapi buat pendidik yang mengajar. Ustaz Akmarul dibantu oleh isterinya, Ustazah Satrah Abbas, dalam menjayakan misi membudayakan Al-Quran dalam kehidupan. Masa permulaan buka kelas pengajian ni, sebenarnya dia yang ngajar. Bila Ustaz mengajar, anak-anak ni, time Ustaz ada okey. Tapi bila Ustaz ke masjid, anak-anak tinggal di situlah, yang bising, yang macam tidak fokus belajar. Jadi yang kakak tak berminat ni, tiba-tiba campur tangan. Kakak sambil masuk campur tu, kakak mulai kenal satu persatu, sambil jaga tu, sambil ajar. Oke. Bagi penerangan ringkas tentang makhraj huruf al-jauf berserta hurufnya. Makhraj huruf al-jauf ia adalah rongga halqum dan rongga mulut. Huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya alif, waw dan ya. Jadi dari situ bermula aja satu persatu, anak jadi pandai ini macam satu kegembiraan dan satu kepuasan. Sesuatu yang macam kita tak dapat di mana-mana. Kita hanya akan dapat bila kita menyampaikan ilmu walaupun satu huruf saja. Dan budak yang susah nak pandai itu dia boleh pandai. Jadi macam ya Allah Tuhanku, macam betapa macam ini satu anugerah yang macam kakak rasa. Perasaan yang hanya kita yang mendidik nih yang boleh rasa betapa bersyukurnya kita bila ada satu anak tu atau anak didik kita, dia boleh faham satu benda tu yang kita ajar. Alam nashrah bersifat tafasyi. Perjuangan yang hanya dilatari kesenangan tidak dipanggil dakwah. Dakwah adalah siri ujian yang bersilih ganti seperti mana yang ditempuhi oleh para rasul dan nabi terdahulu. Ujian yang ditempuh manusia hari ini hanya coretan kecil daripada kegetiran yang pernah melanda para anbiya. Bagi wanita ini, semua murid perlu disantuni sebaik mungkin. Mengajar anak istimewa adalah perkara yang sangat mulia. Jadi biarlah orang lain nampak di sana, oh anak-anak ni walaupun dia ada kekurangan, tapi dia boleh juga jadi macam anak lain, boleh pandai juga mengaji dan boleh lagi mengajar ibu-ibunya di rumah, ke bapaknya, ke adik-beradiknya. Masih boleh. Ya, anak-anak ni lah yang kita mau kasih kena maju juga, kena ajar juga supaya dia tidak ketinggalan juga untuk belajar agama, tentang belajar Al-Quran ni dan pendidikan Islam. Tengah lidah bertemu tengah langit keras, ada 3 huruf di sana. Jim, shin, dengan ya. Baik. Kemudian dari segi kehadiran mereka tu, mula-mula tu ada juga yang datang, semangat datang.
Kemudian mungkin faktor luaran, ramai juga yang lepas datang, pas tidak, pas datang, pas tidak. Mula-mula masuk 14 orang, 14 anak-anak ini seperti jadi ikon. Ibu-ibu mereka lah ini yang sebenarnya jadi, kalau ibarat kita menjual nih, jadi macam promoter. Jadi promoter tuh, dia cerita dengan kawan-kawan sebelah, jiran-jiran sebelah, dia cakap, anakku pandai sudah begini, anakku sampai di sekolah sampai dapat 90 ke atas markah. Sebab dia kata belajar mengaji situ, pandai sholat sudah. Lepas tu apa lagi? Ibu bapak yang bangga nih, dia cerita, dia share dengan orang lain. Jadi disitulah yang orang lain nih mulalah datang sini merayu-rayu daripada 14 bertambah ke 20 orang. Lagi 20 orang lagi bertambah lagi ikon itu, lagi membanyak lagi ibu-ibu datang sehingga membuat apa nih macam kita kekurangan, satu kekurangan tempat, kedua kekurangan tenaga pengajar. Tapi alhamdulillah Nadi Al-Quran dia berusaha untuk mewujudkan tempat dan tenaga pengajar tuh sehingga wujud sekarang sudah ada 13 kelas sekarang. Daripada 14 orang ke 20 orang, sekarang 933 orang murid. Dengan 13 orang lah tenaga pengajar. Baik, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Yang pertama, antara perkara yang menyedihkan bagi umat Islam ialah tidak mampu untuk membaca. Bukan kerana tidak nampak, tapi kerana dibebani masalah buta huruf yang sangat serius dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Sebelum ini memang tidak ada sebarang madrasah formal di Kampung Bahagia. Wujudlah ada sebuah madrasah yang dipimpin oleh Ustaz Akmarul untuk mendidik anak bangsa di sini. Hari ini mereka belajar tentang aspek Ustaz hari ini? Hari ini belajar tentang apa? Hari ini kita belajar ilmu iaitu akidah. Akidah. Okay. Akidah tentang malaikat. Tentang malaikat iaitu termasuk dalam rukun iman yang kedua. Ya, sebelum ini mereka hanya fokus kepada aspek pembacaan Quran. Pada hari ini melangkaui aspek fardu ain yang penting untuk pemahaman mereka sebagai seorang Islam. Seronok tak belajar ini? Seronok. Ustaz bersama Ustaz Alhamdulillah topik tentang malaikat. Silakan. Ya. Yang kelima, malaikat raqib. Jadi salah satu pendidik dalam agama nih sesuatu yang tak pernah kakak impikan. Tapi bila masuk, kakak tekad sampai kalau boleh sampai hujung nyawa. Astagfirullah, emosi pula. Mahat jadah saku saza sotun asyaratu tofakot kama kotin hayana. Membasmi buta huruf adalah tanggungjawab setiap mukmin. Allah mengangkat martabat orang yang berilmu, apatah lagi ilmu mengenal kalam suci Al-Quran. Hari ini saya gembiralah dapat bertemu dengan anda semua tiga orang ni, yang mana anak-anak muda tapi boleh membaca Quran dengan baik. Tapi ada cabaran lah saya nak bagi pada anda semua ni. Okey. Jadi saya bersama dengan tiga da'i muda lah, sebab mereka ni muda tapi mampu baca Quran dengan baik. Kita ada Abdul, Amir dan juga Ima. Okey, tugasannya dah dengar tak? Okey, anda kena cari mana-mana individu, tak kisahlah orang tua ke, budak kecil ke, macam ni ke. Okey, untuk ajar mereka baca Quran. Tak kisahlah huruf ke, ayat ke, sesuai dengan mereka lah ya. Pilih mana-mana saja. Saya bagi cabaran untuk anda untuk ajar mereka. Abdul faham tak? Amir okey? Ima, bersedia? Cari siapa-siapa saja, kita ajar mereka Quran dalam usaha untuk misi membasmi buta huruf di Kampung Bahagia. Langkah diteruskan dengan cetusan aktiviti yang mengukuhkan usaha menyampaikan kalam Allah dengan cara santai dan sesuai kehendak anak muda seperti mereka. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, boleh minta tolong baca ayat ni kah? Baca. Okey Pakcik, ikut saya baca. Okey. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
أأنذرتهم ولهم عذاب apa itu? عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ilmu sedikit takkan jadi sebukit. Perlu kekentalan sebagai penyampai risalah Tuhan. Assalamualaikum. Adik boleh baca? Sikit je, boleh? Boleh. Abah tak boleh? Boleh. Abah. Abah. Makasih. Boleh ngaji. Abah aja. Ikut je. Ba. Ta. Ta. Ba. Ta. Ba. Suka je. Ba. Ja. Pa. Alhamdulillah. Ja. Ha. Ja. Sa. Ja. Ta. Ba. Mukjizat teragung ini perlu hidup subur dalam jiwa insan yang beriman. Al-Quran penawar setiap hati manusia. Assalamualaikum adik-adik. Adik pandai mengaji ke? Adik pandai mengaji? Abang nak ajar adik boleh? Okey. Jom. Duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ba. Apa ini? Ta. Bukan ta, ini ba, ini Ta. Ta. Ba. Ini agar-agar. Agar-agar ataupun dicampur dengan ni, rumpai. Sampai dah. Sampai. Okey. Tepat setengah jam ya. Okey, tugasan tadi macam mana, Ima? Susah, sebab mulut orang macam tak mengenal huruf lagi. Alhamdulillah okey juga. Cuma orang susah mau mengingat nama huruf tu. Kamil macam mana pula? Sedikit susah lah. Sebab saya sudah ajar alif, ba, ta. Tapi ba tu jadi ta juga. Ta jadi ba. Okey. Kita tak biasa mengaji kan? Ya. Tapi tak apalah, inilah perjuangan ataupun permulaan untuk sebuah misi yang suci, untuk misi membaca kalam Allah yang mulia. Okey, kita pergi sana. Okey, baik. Al-Quran baru yang diterima Amir ini penyuntik semangat untuk menjadi pengajar kepada orang sekelilingnya, termasuk keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Ada kan dianjurkan di sekolah, ada bilang dimasukkan sini sekolah kelas mengaji. Jadi makcik bagi dia peluang, makcik cakap, kalau boleh dengar cakap mama lah, cukuplah mama tidak pandai mengaji. Kalau boleh kamu mengaji lah, makcik cakap macam tu. Alhamdulillah masuk ni Nadi Al-Quran dia. Alhamdulillah mungkin ada 2 bulan lah dia mengaji, dia pandai. Makcik bangga sangat-sangat. Bukan soal manusia yang melihat, tetapi Maha Kuasa yang menilai sekecil-kecil amalan sebagai membantu sesama manusia. Ibu sendiri adalah murid Amir yang paling setia. Basa. Sa. Basa. Sa. Ujung lidah. Sa. Basa. Ujung lidah. Sa. Basa. Taza. Makcik kadang-kadang juga tu mengaji, kadang tidak. Sebab
Dia pun macam kasihan dia tengok makcik kalau mengaji macam balik-balik ini bama ini. Kan makcik nampak itu tapi macam bergabung semua. Itu dia macam kasihan juga dia tengok makcik. Mak takut aku mak ketulahan. Kalau boleh bilang makcik sama dia kalau boleh terus kasih masuk lebih dalam otak makcik pandai terus. Tak nampak sebutannya pun kurang jelas. Tapi dia tetap itu semangat mengaji, memperbetulkan bacaannya. Tada. Kalau za itu ada titik di atasnya. Tada. Kalau da ada titik. Tada. Basa. Basa. Ujungnya tak. Basa. Taza. Sasa. Ringitan nak ajar orang lain juga. Teringin, tapi kumpul-kumpul lah dulu ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Makhraj huruf dan hukum-hukum huruf itu yang harus aku pelajari sekarang. Ya dia ada bagi tahu mak bilangnya macam mana kalau satu hari nanti saya mau jadi guru Al-Quran. Makcik cakapnya kalau itu kau punya kemauan, mama sokong. Iya, mama doakan mudah-mudahan tercapai apa yang kau niat. Hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu lah ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran. Kalau mengaji itu tiba-tiba mengingat perjuangan Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi umatnya melupakannya. Bersalawat pun lupa. Satu sejam melihat wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Ketika aku sembahyang tahajud, aku berdoa, Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ini dan perlihatkanlah wajah baginda Nabi Muhammad SAW walaupun sesaat dalam mimpi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepadamu selawat dan salam kami tujukan, berharap syafaat di hari kemudian. Sesungguhnya kebangkitan dan kelahiran pendakwah-pendakwah muda dan dai-dai cilik sinilah satu rahmat kepada masyarakat. Mereka membawa sinar Al-Quran dan semoga impian mereka untuk membasmi buta huruf akan tercapai di kampung bahagia ini. Segala cinta dan isi Al-Quran yang dikaji akan dibawa sampai ke mati. Pas aku baca tu, kau ikut pula. Rohaqa. Nah. والتين والزيتون وطور سينين